Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, untuk video kali ini, cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak selesaikan soalan trigonometri yang berbentuk penyelesaian masalah. Okey, jadi kita akan tengok soalan pertama kita. Okey, sebelum kita ke soalan satu kita, okey dekat sini cikgu nak kita ingat balik yang pernah kamu belajar dahulu masa kamu di sekolah menengah, iaitu ciri-ciri sudut. Ataupun sifat-sifat sudut macam itulah. Okey, kat sini cikgu nak ajar dua, iaitu yang pertama sekali, cikgu nak ajar sudut selang-seli. Okey, katakanlah kalau kamu ada dua sisi yang selari dan ada satu garis lurus melaluinya. Okey, sekarang cikgu labelkan. Okey, kat sini ada sudut A. Ini ialah sudut B. Okey, bila dia membentuk bentuk Z macam ni, kamu tengok dia menghasilkan Z kan? Okey, jadi sudut A sama dengan sudut B. Maka bila kita melibatkan trigonometri, sin A akan sama dengan sin B. Cos A akan sama dengan cos B. Tan A akan sama dengan tan B. Okey. Ingat sin A sama dengan sin B. Bukannya sin A sama dengan cos B, dia tak boleh fungsi yang lain. Dia kena fungsi yang sama. Sin dengan sin. Okey, yang kedua, kamu kena tahu sudut apa? Sudut sepadan. Okey, sudut sepadan Okey, sudut sepadan katakanlah kalau kamu ada dua yang selari. Selari ni tak semestinya dia menegak, melintang. Asalkan kamu nampak dia macam seiring, selari. Macam itulah. Okey, dan akan ada satu garis yang melalui dia. Okey. Okey, cikgu akan labelkan kat sini C dan ini ialah D. Okey. Ini kita panggil sebagai sudut sepadan. Ini sudut sepadan. Ini sudut sepadan lain dengan trigo Okey. Okey, jadi C sama dengan D. Saiz C tu sama dengan saiz D. Saiz sudut dia sama. Kalau kat sini C 27, D 27. Jadi, bila kita masukkan dengan fungsi trigo, sin C akan sama dengan tan D. Tan pula. Masya Allah. Sin D. Sin D. Okey, cos C akan sama dengan cos D. Tan C sama dengan tan D. Okey, itu yang kamu kena tahu ciri-ciri sudut. Okey, sekarang ni cikgu nak lagi satu. Kalau kamu nak tentukan dia masuk sukuan mana, sukuan 1, 3 dan 4. Cikgu tahu yang kamu semua dah tahu. Tapi cikgu nak ulang lagi sekali. Okey, bila sukuan 1, okey, sudut dia macam ni. Sukuan 1 kita tahu sudut dia mesti kurang 90 darjah. Okey. So kalau dia duduk macam ni, ini sukuan 1. Ini sukuan 1. Okey. Sukuan 2. Okey. Kurang daripada 180 darjah. Okey. Macam mana kedudukan dia? Dia macam ni. Macam ni. Inilah. Ataupun sebelah sini macam ni. Dia tak kisah macam mana kedudukan dia. Kalau kamu nampak dia lebih daripada 90. Lebih daripada 90. Okey, bila kita tengok dia lebih daripada 90. Tapi dia kurang daripada 180. Kita tengok saiz dia. Dia berada pada sukuan kedua. Okey. Okey, 3. Okey, 3 mesti kurang daripada 270. 270 dia punya macam ni kan? So dia kurang sikit sahaja daripada 270. Dia punya kedudukan dia mungkin macam ni. Macam mana nak buat? Macam ni. Dia mungkin macam tu. Inilah cikgu lorek ni. Dia tak lebih daripada 270. Dia menghampiri. Macam saiz dia macam tu lah. Ataupun macam ni.
Ini sukuan 3 Okey, kalau dia duduk sebelah sini, kalau dia duduk di sebelah sini. Sebelah sini agak-agak sukuan berapa ni? Kalau sebelah sini ianya sukuan 2. Okey. Seterusnya, kalau sukuan 4. Sukuan 4 mestilah lebih daripada 300, kurang daripada 360 tapi lebih daripada 270. Okey, kita tahu 360 satu bulatan lengkap kan? Jadi, kalau dia berada macam ni, macam ni. Dia nak menghampiri satu bulatan lengkap ni, ini berada pada sukuan 4. Ini sukuan 4. Okey, katakanlah kalau yang ini. Yang ini. Ini sukuan berapa ni yang kecil? Ini ialah sukuan 1. Okey, boleh? Okey, kita ke soalan pertama kita. Diberi B ialah titik tengah bagi garis AC. Cari nilai bagi tan Y dan sin X. Jadi cara dia ialah, okey, kita labelkan dulu nilai yang kita tahu. Okey, AC 16. B titik tengah, jadi kat sini 8. Ini pun 8. Okey. Jadi, langkah pertama, kamu kena tahu semua nilai setiap sisi, panjang setiap sisi. Okey, jadi macam mana kamu nak cari BD? Macam mana kamu nak cari BD ini menggunakan teorem Pythagoras. Jadi, cikgu akan ulang balik apa itu teorem Pythagoras yang kamu pernah belajar. Okey, ada satu segitiga bersudut tegak. Okey, dalam segitiga bersudut tegak, kamu akan ada tiga nama sisi dia, iaitu hypotenuse, di mana hypotenuse merupakan sisi terpanjang. Okey, yang kedua, kamu ada tentangan dan sebelahan. Okey, hypotenuse ni dia dia serong dia macam menurun macam tu. Jadi ini ialah sisi hypotenuse dan yang dua lagi sama ada tentangan dan sebelahan. Jadi untuk tentukan mana tentangan, mana sebelahan, nanti cikgu akan ajar. Okey, sekarang ni cikgu nak ajar dulu formula untuk cari ketiga-tiga sisi ini. Okey, untuk hypotenuse, okey, H sama dengan formula dia punca kuasa, okey, T kuasa 2, lagi dua sisi tu, kamu kena kuasakan 2. T kuasa 2, lepas tu S kuasa 2. Lagi dua sisi kan? Okey, kat tengah dia tambah. Hypotenuse kena tambah. Ingat formula dia kena tambah. Okey, kalau tentangan, T, tentangan. Okey. Cikgu kata tadi, hypotenuse merupakan sisi yang terpanjang. Jadi, untuk tentangan dan sebelahan, kita akan tolak. Jadi, yang mana tolak yang mana? Hypotenuse kuasa 2, tolak dengan apa? Sebelahan kuasa 2. Okey. Okey. Kalau untuk sebelahan pula, sama juga macam tentangan tadi. Hypotenuse kuasa 2, tolak. Cuma yang belakang ni, kita akan jadi tangan kuasa 2. Okey, itu formula. Jadi sekarang untuk BD, okey, BD merupakan hypotenuse H. Okey, jadi BD kita akan guna formula tambah. Punca kuasa 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okey, kita tambah, kita kira dahulu yang dalam 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Sama dengan 289. So, kita punca kuasa 289. Kita akan dapat 17. Okey. Jadi, BD ialah 17 cm. So, kita dah tahu dah nilai ketiga-tiga sisi. Okey, sekarang kita boleh cari nilai tan Y. Okey. Okey, cikgu nak lukis balik kat sini. Okey, tan Y. Okey, macam mana kita nak cari nilai tan Y? Okey, dekat sini juga kamu kena tahu sesuatu benda. Okey. Okey, yang macam cikgu sebut yang tadilah. Tan Y ni, kalau kamu tengok Y ini, sudut Y ini, sudut dia berapa? Sukuan ke berapa? Sukuan ke-2 sebab dia berada di antara 90 sehingga 180. So, ini ialah sukuan ke-2. Okey. Kenapa kita perlu tahu sukuan kedua? Supaya kita
tahu sama ada tan nanti dia akan bernilai negatif ataupun positif. Okey, jadi kamu kena ingat balik yang kamu belajar sebelum ni. Bila berada di sukuan 2, tengok yang warna-warni ni. Bila berada pada sukuan 2, tan bernilai negatif. So, kita akan negatif lah ini. Okey, so untuk kamu tahu nilai tan Y, okey, kamu kena tahu kita tak boleh kira yang besar tu. Okey, kita tak boleh kira yang pada sukuan 2. Kita kena tengok sudut kecil dia iaitu sudut sepadan. Ini sudut sepadan dia. Okey. Okey. So, sudut yang berada dalam segitiga. Kita kena tahu sudut yang berada dalam segitiga. So, ini 15, ini 8, ini 17. Okey. Sekarang ini 17 kita dah tahu. 17 ialah hipotenus. Okey. Jadi 15 itu merupakan sisi apa? Okey, kita tengok sisi mana yang bertentangan dengan sudut. Okey, ini sudut. Okey, dia bertentangan. Okey, jadi 15 ialah tentangan. Maka 8 ialah sebelahan. Okey. Jadi, untuk dapatkan tan Y sama dengan, okey, cikgu kata tadi negatif. Negatif apa? Negatif. Okey, tengok kalau tan, dia punya formula dia tak takut sangat. Jadi T per S. T per S. Jadi T kita apa? T kita ialah 15. T kita ialah 15. S kita ialah 8. Jadi itu jawapan dia. Okey, boleh. Okey, sekarang kita tengok B pula. B. Okey, cikgu lukis balik. Okey, ini 17, 15, 8. Okey, sekarang sudut dia dah berubah. Okey, jadi yang 17 masih lagi hipotenus sebab dia serong. Okey, yang bertentangan dengan sudut sekarang ini, yang bertentangan maksudnya berhadapan dengan sudut ialah 8. Jadi 8 ialah tentangan, maka 15 ialah sebelahan. Okey, sekarang ini soalan sin X. Okey, kamu tengok X ini, sudut X ini, tengok sudut X. Okey, X ini ialah sudut yang kurang daripada 90 di mana X ialah sukuan 1. Sukuan 1. Okey, kamu tengok dekat sini, sukuan 1, semua sin, cos, tan, dia bernilai positif. Jadi tak ada masalah lah. So, dia akan bernilai positif. Bila positif, kita tak letak apa-apa tanda. Okey, sekarang tengok formula sin ialah T per H. Okey, T kita berapa sekarang? T kita ialah 8. Okey, dan H kita ialah 17. Okey, itu jawapannya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Tengok, rajah menunjukkan segi 4. Sama, cari nilai tan A. Dan cari nilai C sudut. Nilai sudut ini nilai sudut. Okey. Okey, yang pertama sekali, okey, ke atas ini kamu tengok, ini 24. Okey, segitiga kita mana? Ini segitiga kita. Jadi kita kena tahu nilai setiap sisi segitiga kita. Okey, kalau atas WX 24, bawah pun 24. Okey. Jadi yang dari sini ke sini berapa? 24 tolak 10. 24 tolak 10. Kita akan dapat 14. Okey. Jadi daripada yang ini, okey, cikgu akan highlightkan sikit. Okey. Cikgu nak cari yang kuning itu. Okey, macam mana cikgu nak cari yang kuning? Katakanlah yang kuning tu cikgu letak sebagai huruf H lah, hipotenus. Sebab dia dia serong macam tu kan. Jadi macam mana kita nak cari H? Cikgu kata tadi punca kuasa dan kita akan tambah kedua-dua sisi. Okey, sisi apa? 14 tambah dengan 24 kuasa 2. Okey, sekarang kamu kira. Okey, 14 kuasa 2, cikgu dia lagi sekali. Tambah 24 kuasa 2.
Okey, kita akan dapat 27.78. Okey, sekarang cikgu nak guna yang senang je, 28 cm. Cikgu bundarkan kepada 28 cm. So, H kita ialah 28 cm. Okey, sekarang ini tan A. Okey, tan A. Okey, tadi ingat tak cikgu ajar sudut berselang-seli. Okey, sudut berselang-seli Kalau kamu tengok, okey, tips dia, kita kena cari sudut yang berada di dalam segitiga. Okey, tengok dalam segitiga ni. Okey, kamu nak ambil sudut yang mana? Yang paling senang sekali sudut yang sama dengan dia. Okey, A dia sama dengan apa? Dia sama dengan C. Kenapa dia sama dengan C? Sebab dia ialah sudut berselang-seli. Sebab dia menghasilkan kat sini. Menghasilkan Z macam ni. Jadi A ini sama dengan C. A sama dengan C. Maka tan A akan samalah dengan tan C. Okey, jadi soalan A, tan A kita tahu sama dengan tan C. Okey, cikgu akan keluarkan segitiga dia. Okey. So, ini 28, ini 14, ini 24. So, sekarang kita nak cari tan C lah. Okey. Jadi, ini 28 ialah hipotenus. Jadi, yang bertentangan dengan sudut ialah 24. Dan 14 akan jadi sebelahan. Okey. Jadi, tengok C. C merupakan sukuan pertama, sukuan 1. Jadi, sukuan 1 ialah positif. Okey, apa-apa sin cos tan, sukuan 1 positif. Jadi, tan A sama dengan, okey, apa formula tan? Tak takut sangat. Jadi, tan sama dengan T per S. Okey, T kita ialah 24. S kita ialah 14. Okey, jadi kalau dia boleh kecilkan, kamu jadi 24 per 14, kamu akan dapat, okey, 12 per 7. Okey. Okey, jadi tan C pun sama juga dengan 12 per 7. Okey, kita nak cari B sekarang ni. Okey, untuk B, okey, macam mana kamu nak cari sudut itu? Okey, kamu guna yang kamu tahu tadi, tan C. Gunakan tan C. Okey, tan C sama dengan tan A. Jadi, tan C sama dengan tan A, iaitu 12 per 7. Jadi, kalau kamu nak dapatkan C sahaja, kamu kena pindahkan tan ke sebelah kanan. Jadi, buat macam mana? Tekan kalkulator kamu, shift tan, shift. Tekan kalkulator, shift. Lepas tu tekan tan. Lepas tu dia keluar kurungan macam ni, masukkan 12 per 7. So, kamu akan dapat nilai shift tan 12 per 7. 59.74. Cikgu bundarkan, cikgu jadikan dia 60. Okey, Okey, boleh. Okey, seterusnya. Okey, cos 24 per 25, cari nilai bagi sin X, tan X. Okey, sekarang ni dia tak bagi segitiga. Maksudnya kamu kena lukis sendiri, wujudkan diri sendiri segitiga. Okey. Lepas tu labelkan sudut X. Okey. So, ini ialah hipotenus. Okey, so ini ialah tentangan. Yang bertentangan, yang berdepan. Dan bawah dia kita akan tulis sebagai sebelahan. Okey. Apakah nilai bagi sisi dia? 3-3 tak ada nilai. Jadi, kamu tengok berdasarkan nisbah. Ini kita panggil sebagai nisbah trigonometri. Okey. Tengok nisbah dia. Okey, kita tahu formula cos ialah kalau saya hantu. Jadi, dia kata 24 per 25 tadi. So, 24 mewakili S, 25 mewakili hipotenus. Okey, so ini 24.
Yang ini 20. Silap. Okey, bawah dia 24. S24, hypotenuse ialah 25. Jadi macam mana kita nak cari T? Okey, kita tekan punca kuasa T. T apa? Kita akan tolak ke tambah? T kita akan tolak. Tolak apa? Yang paling panjang. 25 lah. Okey, hypotenuse. Kuasa 2 tolak dengan 24 kuasa 2. Kita akan dapat kita akan dapat 7. Okay. Jadi, A ialah, okey. Tengok X. X ialah sudut apa? Sudut dalam sukuan 1. Okey, dalam sukuan 1. Okey, kita tengok semua. Kat sini semua positif. Maksudnya sin, cos, tan semua positif lah. Okey, sukuan 1 semua positif, maka sin X tak ada masalah. Tak perlu tulis simbol positif. Okey, sin X sama dengan, okey, saya takut hantu. Itu formula dia kan. Jadi sin X sama dengan T kita ialah 7. H kita ialah 25. Jadi sin X ialah 7/25. Okey, B pula. Tan X. Tan apa? Takut sangat. Okey. Jadi tan X sama dengan T kita ialah 7. S kita ialah 24. So itu jawapannya. Okey, tengok soalan 4. Sin Y sama dengan 4/5. Cari panjang ABC jika B ialah titik tengah bagi AC. Okey, sekarang ini kalau kamu tengok dalam rajah ini, dia cuma ada satu sisi sahaja yang kita tahu nilai kan. Lagi 2 sisi kita tak tahu. Jadi kita tak boleh cari kalau kita hanya tahu satu sisi sahaja. Jadi kita kena tahu sekurang-kurangnya 2 sisi. Macam mana kita nak tahu tu? Berdasarkan nisbah trigonometri yang diberi. Iaitu sin Y sama dengan 4/5. Ini kita panggil sebagai nisbah trigonometri. Okey. Jadi, sin kita tahu. Formula sin ialah saya takut hantu. So, sama dengan 4/5. Okey, jadi 4 mewakili tentangan. 5 mewakili hypotenuse. Okey. Jadi, kita tengok. Dia sin apa? Sin Y kan? Okey, tengok Y kat mana? Cikgu lorekkan dulu. Ini Y. Okey, kuning ni Y. Tengok kat rajah. Jadi, yang sepadan dengan Y ialah sudut yang sebelah dia tu. Kita kan belajar sudut sepadan dulu. Okey. So, yang ini sukuan 2. Yang ini sukuan 1. Okey, dalam sukuan 1, ingat, sin juga bernilai positif. Jadi, sin dekat sini, okey, sin theta lah, cikgu letak theta, sama juga dengan 4/5. Okey. Jadi, kat manakah sisi tentangan? Sekarang kita label mana tentangan. Ini ialah tentangan. Okey, yang serong ni hypotenuse. Okey. Yang bawah mestilah sebelahan. Okey. So, kita tengok yang tadi 4 cikgu kata apa? Tentangan. H5. Okey. Jadi, tengok. Tapi kat sini, kalau kamu tengok pada rajah, T dia 16. Maksudnya, dia ada, kalau tadi cikgu kata ini nisbah. Nisbah ni dalam bentuk terendah. Sekarang ni, dalam bentuk terendah dia jadi 4. Okey. Nilai asal sebenarnya, nilai sebenar dia ialah 16. Jadi, berapa darab berapa? 4 darab berapa dapat 16? 4 darab 4. Maksudnya, dia membesar sebanyak 4 kali lah. Okey. 4. Okey. Jadi, yang ini tadi 5 kan? Hypotenuse ni 5. Kamu tengok kat H ni 5. So, kita akan darab dengan berapa? Darab dengan 4. So, hypotenuse dia 20. Okey. So, boleh tak kita cari sebelahan? Boleh.
Macam mana kita nak cari sebelahan? S sama dengan sebelahan kita akan apa? Akan tolak. Tolak apa? Hipotenus kuasa 2. Hipotenus kita berapa? 20. Tolak dengan apa? Tangan, iaitu 16 kuasa 2. So, kita akan dapat, tekan kalkulator kamu. $12. Okey. So, dah senang dah dapat dah ni. Okey, jadi kalau kamu tengok tadi, cikgu lukis balik. Okey. C, B, A. C, B, kita dah tahu dah nilai dia 12. Maka, yang kat sini berapa? Dia katakan sama. Jadi kat sini AB juga 12. Okey, kamu ada dua cara lah. Sama ada kamu nak tulis AC sama dengan 12 darab 2 sama dengan 24. Atau cara yang lain, AC sama dengan 12 tambah 12 sama dengan 24. Oh, ABC cikgu silap. AC pun sama je dengan ABC. ABC. Okey. Jadi itulah jawapan dia. Okey, selamat berjaya. Sila buat latihan dalam buku berwarna purple. Jom Mahir 9. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.